Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita bersama lagi dengan PDPR Matematik tingkatan 3 dengan tajuk bab 9 iaitu garis lurus. Kita akan sambung pembelajaran kita pada hari ini dengan standard pembelajaran yang sebelum ni kita dah belajar, iaitu menentukan persamaan satu garis lurus. Jadi sebelum ni kita dah tahu macam mana kita nak bina persamaan garis lurus apabila nilai kecerunan dan satu titik pada garis lurus diberi. Jadi hari ini kita pergi yang kedua. Yang kedua ialah menentukan persamaan satu garis lurus yang melalui dua titik. Jadi kita pergi kepada contoh 12. Kita tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik P dalam kurungan -15 dan Q dengan koordinat 2 -7. Jadi macam biasa kalau kita ikut langkah-langkah bagi menentukan persamaan garis lurus, jadi yang pertama mesti tentukan dulu nilai kecerunan. Jadi diberi dua titik. Jadi sebelum ni kita dah belajar juga di tingkatan 2 untuk mencari kecerunan bagi kecerunan menggunakan dua titik yang melalui dua titik. Jadi yang melalui dua titik mestilah menggunakan rumus kecerunan. Jadi nak gunakan rumus kecerunan, pertama sekali kita mesti labelkan dulu koordinat yang ada pada P dan Q. Labelkan dulu dia punya X dan Y. Jadi ini ialah X, Y, X, Y. Okey, jadi seterusnya baru kita masukkan dalam rumus kecerunan. Jadi rumus ni adalah M sama dengan Y1 tolak Y2 per X1 tolak X2. Jadi mana-mana sajalah. Jadi ini kecerunan bagi garis lurus PQ. Jadi kecerunan bagi PQ sama dengan P bagi nilai Y ialah 5 tolak Q nilai Y nya adalah negatif 7. Per X bagi P ialah negatif 1 tolak dan X bagi Q ialah 2. Jadi kirakan 5 tolak 7 akan jadi tambah. Jadi yang atas kita akan dapat 12. Manakala yang bawah kita akan dapat negatif 3. Kemudian kita boleh kecilkan dia, kita akan dapat kecerurannya adalah negatif 4. Alright, so nilai kecerunan kita dah dapat. Kemudian tentukan satu titik yang dilalui oleh garis lurus pada garis lurus tersebut. Jadi dia ada dua titik lah, P dan Q. Jadi awak boleh pilih-pilih mana sahaja titik yang awak suka atau gemar. Jadi dekat sini cikgu selalunya akan ambil teruslah titik yang depan iaitu titik P. Jadi kita gunakan titik P negatif 1, 5. Jadi mesti ingat persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi M ni kita dah dapat iaitu negatif 4. Jadi Y sama dengan negatif 4 X tambah C. Jadi kita nak cari nilai pintasan Y ataupun nilai C ni, kita kena masukkan nilai X dan Y pada koordinat P ke dalam persamaan garis lurus. Jadi Y nya adalah 5. Sama dengan negatif 4 dalam kurungan. X adalah negatif 1 tambah C. Jadi 5 sama dengan negatif 4 darab negatif 1, kita akan dapat 4 tambah C. Jadi 5 tolak 4 sama dengan C. Jadi
1 sama dengan, jadi kita akan dapat 1 sama dengan C. Okey. Okey, bila kita dah dapat perlintasan C, baru kita buat persamaan dia. Jadi dah dapat C, kita gantikan nilai C ke dalam persamaan. Jadi kita yang di sini, ini kita bawa ke atas. Jadi Y sama dengan negatif 4X tambah C kan. Jadi C kita dah dapat 1, so gantikan nilai C dengan nombor 1. Jadi persamaannya kita akan dapat Y sama dengan negatif 4X tambah 1. Okey. Jadi ini adalah jawapan akhirnya. Okey. Alright. Jadi dia mudah jugalah ni. Okey. Jadi bila diberi 2 titik, okey. Jadi pertama sekali cari dulu kecurunan dengan gunakan rumus kecurunan iaitu Y tolak Y per X tolak X. Dah dapat nilai kecurunan. Cari nilai pintasan Y dengan menggunakan salah satu koordinat titik yang diberi. Okey. Dia sama jugalah macam sebelum ni yang kita dah belajar. Okey. Okey. Kita pergi kepada contoh yang ke-13. Raja di sebelah menunjukkan garis lurus PQ, okey, PQ yang warna pink ini, okey, dan garis lurus RS yang warna hijau ini yang warna biru ni RS. Okey. Diberi bahawa garis lurus PQ, okey, PQ ini adalah selari dengan paksi X dan garis lurus RS adalah selari dengan paksi Y. Tentukan persamaan garis lurus PQ. Okey. Dan yang kedua ialah persamaan garis lurus RS. Okey. Jadi sebelum ni kita dah belajar, okey, kalau cikgu dah beritahu kan sebelum ni, kalau awak tengok garis lurus tu, jika dia selari dengan paksi X, okey, jadi nilainya mesti sama dengan Y. Jadi kita boleh terus kepada, kita akan buat E dulu. Okay. Jadi kalau awak perasan pada garis PQ ini, dia ada titik M dan titik A. Okay. So M 0,4 dan A dia ada 2,4. Jadi untuk buat persamaan dia, kita cari dulu kecerunan. So M sama dengan okay. Okay. Y tolak Y. Jadi labelkan dulu X dengan Y dia. Okay. Ini ialah X, ini ialah Y. Ini ialah X, ini ialah Y. Okay. Kemudian cari nilai kecerunan, jadi Y 4 tolak 4 per 0 tolak 2. Okay. Jadi sama dengan 4 tolak 4 ialah 0 per negatif 2. Jadi nilai kecerunan adalah 0. Okay. Kalau kita faham Y sama dengan MX tambah C. Okay. Jadi M adalah 0. Jadi 0 dari apa-apa saja nombor mesti dapat 0. Jadi di sini sebenarnya adalah Y sama dengan C. Okay. Jadi C ini ialah pintasan Y. Okay. Jadi kalau awak perasan koordinat bagi M dan A ini, nilai Y-nya adalah sama iaitu 4. Jadi persamaan PQ adalah Y sama dengan 4. Okay. Okay. Nampak? M 04. A 24. Jadi dekat belakang ni nombornya adalah sama. Jadi kita boleh terus ambil nombor ini sahaja sebenarnya. Okay. Ini adalah soalan B. Kita dah siap.
Kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B dia nak persamaan garis lurus bagi R, S. Okey, R, S. Di RS juga dia ada dua titik iaitu N iaitu 20 dan koordinat bagi satu titik ialah A dengan 24. Okey, jadi macam biasa kita cari dulu kecerunan. So M sama dengan X tolak Y tolak Y per X tolak X. So labelkan dulu. Ini ialah X, ini ialah X dan ini ialah Y dan Y. Ini boleh okay. Boleh masukkan dalam rumus. Jadi Y tolak Y ialah 0 tolak 4 per X tolak X 2 tolak 2. Jadi sama dengan negatif 4 per 0. Jadi negatif 4 per 0 ini adalah tiada nilai. Jika awak tekan calculator pun dia akan keluar math error kan. Itu maksudnya dia tiada nilai. Okay. Jadi bila tiada nilai, M juga dia tak adalah maksudnya. Okay. Persamaan yang Y sama dengan MX tambah C tu. So ini tak ada. Tak ada nilai. Okay. Jadi sama juga. Okay. Okay. Dia tiada nilai. Sorry. Dia tiada nilai. MX tambah C. Okay. 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 Jadi disebabkan ini tiada nilai, M ni tiada nilai, jadi dimasukkan. Jadi kita tak boleh guna persamaan ini, tak boleh. Jadi bila tak ada nilai, bila dapat je M dia apa dekat kosong, okay. Jadi situasinya sama juga macam dekat soalan E. Jadi awak boleh tengok titik dia, ada tak yang sama nilai dia. Okay, macam E, soalan E, titik dia sama pada koordinat, pada nilai koordinat Y iaitu 4. Kalau soalan B, nilainya sama pada titik bagi koordinat bagi nilai X. X ni sama iaitu 2. Jadi, okay, bila X dia sama, boleh terus tulis iaitu X sama dengan 2. Okay. Macam itulah. Okay. Okay. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada apa-apa soalan, jangan malu, jangan segan untuk tanya ya cikgu. Okay. Sekian. Terima kasih.